اللهم صل على محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. Alhamdulillah, insyaAllah sama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman oleh Ta'ala kan kita, dan insyaAllah mana sama-sama kita mengamalinya. Dan insyaAllah kita sambung kat mana dah? Ada tanda tau? Soal sifat yang ke-13. Kita kat mana kursi? Terima kasih. Okay, insyaAllah kita sambung huraian yang ke-13 kalam. Okay, insyaAllah huraian sifat yang ke-13 daripada 20 sifat yang wajib ke tiap-tiap mukallaf mengetahui secara satu-satu. 20 sifat. Okey. Huraian sifat yang ke-13 kalam, artinya perkata. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku putus di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala sifat kalam, artinya perkata. Itu satu sifat yang sedia adanya di zat Allah Ta'ala, yang bukan huruf, bukan suara dan sebagainya. Dan dengan ada sifat kalam itulah Allah Ta'ala tidak bisu. Dan ada perkata inilah Allah Ta'ala berkata-kata. Okey, habis itu. Macam sama-sama lah. Wajib pada syarak. Wajib pada syarak ni mana? Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Maka siapa yang tak mengaji lagi, tidak beritiqad lagi, Allah Ta'ala tu ada kalam, makanya orang ni dosa lah. Sebab wajib pada syarak. Wajib ke atas kita tiap-tiap mukallaf ni mengetahui serta mengaku. Tahu serta mengaku. Belajar, dah tahu, mengaku pula. Bukan sekadar tahu saja, mu tahu Allah Ta'ala ada sifat kalam, tahu dan mengaku dah. Ngaku tu, ngaku ni dalam hati, membenar dalam hati kita, itu panggil mengaku. Membenar sungguh bahawa ada di zat Allah Ta'ala itu sifat kalam. Wajib ke atas tiap-tiap mukallaf ni. Jangan salah faham. Wajib ke atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni orang lagu mana? Macam kita ni lah, orang yang berakal ni. Balik macam kita. Balik lagi. Balik dah. Dah kena lah. Tu orang yang berakal lagi balik. Faham? Pak Awang lebih dia balik Pak Awang ni. Mengetahui serta mengaku putus dalam hatinya ni orang mukallaf dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala sifat kalam. Dah ustaz, dah budak-budak ada ngaji ya kena dia. Islam tak? Islam mak ayah dia Islam. Maka dosa dia. Sebab wajib ke atas dia tu tahu serta mengaku bahawa ada pada Allah Ta'ala tu sifat kalam. Maka wajib dia kena tahu. Wajib dia mengaji.
Tu dia. Dia ingat api neraka sejuk ke kau ada? Bang, kau tak mau ngaji. Betul tak? Kalau mau kebal, tak loop api neraka dah apa? Sebab bila dosa tepat dia dalam neraka. Bila pahala tepat dia dalam syurga. Dia dua tu je. Allah Ta'ala buat neraka syurga ni untuk isi siapa? Jin dan manusia. Bang. Bukan nak isi khubal. Khubal dah apa? Bang. Khubal kawan dia lah. Jadi nak isi jin dan manusia. Manusia yang tak kenal Allah, yang derhaka kepada Allah. Ni. Lah, dia manusia. Tapi hidup dia macam lembu khubal. Maka orang ni lepas dalam neraka. Nak lepas ni Tuhan buat neraka. Dah Tuhan buat neraka bila lagi? Lama dah. Ada dah neraka. Tu bukan neraka baru nak buat dah. Neraka dah ada dah. Faham lagi? Nak isi siapa? Jin dan manusia. Jadi kalau kita berasa tak mau masuk neraka, kena kenal Allah. Kena kenal Nabi. Kena kenal agama kita. Khubal ada apa? Dia tak masuk neraka. Faham? Okey. Orang mukallaf, orang yang berakal lagi balik. Mengetahui serta mengaku putus di dalam hatinya orang mukallaf. Dan tahu serta mengaku. Dengan tentu, sungguh, sengoti, wajib. Ada pada zat Allah Ta'ala itu sifat kalam. Wajib, sungguh, sengoti, tentu, cerak. Dia kata mereka. Wajib dia kata. Tentu ada. Sungguh ada. Bukan gurau-gurau tak. Jangan main buat ada kedok itu. Ada kedok tu was-was. Faham lagi? Kalau ada mengaji tu, tak tahu ada ataupun tak ada. Bila tak tahu apa ada ataupun tak ada, orang tu jadi. Tak beriman walaupun dia semayang, puasa, zakat sekalipun. Ingat lagi? Kita baca kitab gitu. Tak? Tengok belakang, tengok mula-mula kita ngaji gitu. Pengertian ilmu usuluddin tu. Ingat lagi? Dan sebab bila tak mengaji, tak ada imam lah. Sebab dia tak tahu apa benda ada ke tak sifat kalam tu. Kalau kita tidak beriktikad, tak mengaku ada sifat kalam di zat Allah, gana kita. Gana orang jadi hukum dia. Kira lah. Maka ni kita nak sedar ni. Jadi kalau tak mengaji, nak pegang ke ni? Jadi nak pegang. Maka ngaji, kita tahu, kita mengaku. Kita buat pegangan dalam hati kita bahawa ada sungguh, tentu, sengoti, ada sifat kalam tu di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada tu bila? Iaitu sifat-sifat yang sedia. Itu satu sifat yang sedia padanya. Pada zat Allah Ta'ala tu. Yang sedia. Maksud sedia ni bukan baru lah. Sedia dia di zat Allah Ta'ala. Yang bukan huruf dan bukan suara. Kalam Allah ni tak berhuruf dan tak bersuara. Kalam kita berhuruf. Suara tak? Kalam kita. Kalam kita bersuara. Pak-pak Pak Runo dah bercakap. Kalau tak dengar Pak Runo. Sebab aku cakap bunyi suara ni. Faham lagi? Berhuruf ke tak? Berhuruf. Kalau tak berhuruf, orang tak boleh rekod. Tu dalilnya berhuruf. Orang boleh cakap. Tahu takak tu dalam radio. Kalau zaman kita dulu rekod. Mini kopu tu. Kaset tu. Tu berhuruf. Boleh hingga suara tu tok dalam tape. Betul tak? Kita ni video tu. Gambar ada, suara ada. Dulu suara saja, gambar tak ada. Tuhan beri ilmu kepada Adam. Kepada Bani Adam, anak cucu Adam ni. Boleh pula buat takak gambar TV. Faham lagi? Tu tubik TV pula kita. Orang tak ada ajar sikit. Tu boleh takak. Ni orang jadi tokoh ni boleh takak. Kalam Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara. Tak berhuruf, tak bersuara. Faham lagi? Tu sifat kalam yang ada di zat Allah. Yang ada di zat Allah tu. Sebab tu kita nak faham tu. Inna anzalnahu. Contoh kita baca Quran lah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkannya. Nya tu Al-Quran. Maka Quran hak jenis turun tu, hak ada. Ni ulama bahas ni. Bukan sifat kalam yang ada di zat Allah tu. Sifat kalam yang ada di zat Allah, tak turun naik. Sebab dia qadim. Hak jenis turun ni baru makhluk. Betul atau tidak? Tu. Hak tu perbahasan sifat kalam ni panjang, luas. Ngaji. Ni kita nak faham ni.
Maka hak dok buruh dok suara sifat kalang yang ada di zat Allah tu. Hak tu dok buruh dan tidak bersuara. Maka hak turun tu hak ni. Tu. Ni kita nak faham ngaji. Tu kena ngaji banyak orang boleh reti. Okey. Ngaji banyak bukan boleh bitih. Kira ngaji sikit-sikit sudah. Kalau boleh bitih, sungguh lalu ngaji. Siapa ngaji sifat 20, boleh 18,000. Siapa tamat sifat 20. Tak, siapa ke nu Johor Baru penuh. Beratur surat Haji Adam. Betul tak? Kejap mari 18,000 kuasa. Mari tau. Dah buka muka bitih lagi. Kalau dia tanya, hamba buka muka bitih. Hamba muka Nabi, hamba nak jadi akhlak Nabi, nak cerita Nabi. Padahal Nabi ajar mu tak buat. Mu buat hal perang buat. Faham lagi? Ripung piti ni perang. Faham lagi? Hal tu yang ikut. Betul tak? Kau tanya nak dengan Nabi. Mu nak pakit ke siapa pada masyarakat lagi? Lah, bodoh tanya. Dia kata kita. Dengan Nabi je. Dia kata. Dah, nak pakit ke Nabi, cinta ke Nabi je. Amal sunnah Nabi, baru boleh ikut ke Nabi, boleh pakit ke Nabi. Ni hidup macam perang. Dah kan mati macam sahabat. Ke mana Pak Wang? Mati kita mengikut keadaan hidup kita, Nabi kata. Kalau hidup macam perang, mati macam perang. Imam Ghazali kata mati seorang itu mengikut keadaan hobi dia. Hobi dia. Kalau hobi bahi main napang, mati dengan napang. Hobi bahi ngai, mati dengan ngai. Dia biasa gitu, goleknya. Imam Ghazali kata. Betul tak? Ni lah. Dah kita hobi kita dengan ngaji. Tu baca Quran. Mati dengan ngaji ya. Betul tak ni? Tu kata. Dan nak mati kan kita. Akhirnya sendiri. Bakit pada masa lagi mengikut keadaan matinya. Dah kalau mati ngengai, bakit pada masa lagi jorang ada atas belakang. Bangun lagi. Ambil jorang tu kan. Betul tak? Dah kalau mati ngegila ke biti. Bakit ke biti lagi. Betul tak? Ni kita nak sejuk ni. Okey. Dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala sifat kalam. Sifat kalam ada di zat Allah Ta'ala sifat kalam. Ertinya benda perkata. Tengok. Ulama ubuh kalam ni benda. Ini kata berkata-kata. Dan ustaz kita dulu kita lain ada berkata. Kita baca ni perkata. Bakurah perkata. Takrib perkata. Nampak? Kita misbah ni perkata. Apa ulama berkata? Sebab pada ayat Mekah hak mula-mula sekali ubuh perkata. Kitab Bakurah. Faham lagi? Dia nak menerangkan biar jelas lagi kepada kita apa tu kenapa. Faham? Tamui kita ni syirik dengan Allah biar reti. Usul boleh berkata ni kerana diperkatakan oleh Allah. Baru usul boleh berkata. Faham lagi? Kalau tidak usul nak cakap tak boleh. Betul tak ni? Tu kita nak faham. Baru tak syirik dengan Allah. Ni Tuhan yang aku kata boleh aku kata. Sedap beri. Faham lagi? Beri jadi hakmu. Faham? Ikutmu. Maka putus hubungan kita dengan Tuhan. Ni syirik. Doktor ni. Kita dengan Tuhan tak pernah putus perhubungan kita dengan Tuhan. Sebab apa? Kita berkehendak kepada Allah untuk hidup. Maka hidup kita diperhidupkan oleh Allah. Atau ada apa-apa tu. Faham? Dan mu tahu tu sok dipertahukan oleh Allah. Tak. Maka baru kita gantung dengan Tuhan. Tak putus-putus. Tak syirik kita dengan Allah. Betul tak ni? Tu Puan Awang dengan hamba mana banyak tahu dia. Contoh, kalau banyak Puan Awang, tak lebih sikit dia. Kan? Betul tak? Maka semua mari daripada satu sifat belaka. Sifat Allah. Tarbih segala-galanya. Bukan kita boleh tahu. Bukan kita boleh cakap. Dipercakapkan. Diperkatakan oleh Allah. Amanawak ibarat. Mudah kita faham lah. Sekarang ni contoh. Pemain bola Terengganu lawan Johor. Di Stadium Negara. Stadium Negara. Contoh. Membuka tiap-tiap TV rumah mu tubik. Tubik atau tidak? Tubik. Tapi kalau TV mu kecil, tubik kecil. Kalau TV mu cayang, kena kelabu. Faham lagi? Kalau TV mahal, besar. Kalau cerah. Masuk, mengikut keadaan. Ni TV lah ni, buat contoh. Faham lagi? Kita ni. Sebab tu mengikut keadaan kita. Hak ni ilmu banyak ni, hak ni mata cerah lagu ni. Hak ni telinga setara ni. Kado-kado dia. Bang, tu lama nak suruh sekadar faham. Bukan gitu. Nak suruh faham. Bang, bukan tubik belaka dalam TV mana bang. Kalau TV hitam putih, tubik colour ke hitam putih? Tak putih lah. Walaupun dia no colour. Betul tak? Ni nak erti. Maka semua hidup ni, semua diperhidupkan oleh Allah belaka.
Nampak? Semua sifat Allah yang tarbih segala-galanya. Sesifat tu je. Tak ada sifat lain yang mentarbih kita. Syirik kita kalau kita kata ada. Kita ngaji dah wadaniyah itu kan. Sezat, sesifat, seaf'al. Ni nak faham. Apa lagi? Parang umur 70 mati. Nampak? Ada TV yang lama-lama lepas tu mati. Punuh dulu. Jahannam dulu. Dan jahannam tu biar gambar. Tak tu biar. Rumah aku dak punuh TV. Tu biar. Tu biar. Rumah kita pakai subwoofer. Dengan concert wing. Sedap. Sedap. Dah mu tak ada subwoofer. Dak bunyi bass. Bunyi chamber je. Bass dak bunyi. Nah, ada subwoofer TV molek plasma. Dah home theater tu. Odoh kan sedap bunyi. Tak mu. Tu dah. Tu. Ni nak faham. Bang, ambil sekadar faham bukan gitu. Nak kadar faham tu kata apa tu. Maksudnya kita boleh hidup ni diperhidupkan oleh Allah. Dah. Dah nampak lagi mari pada satu mereka. Syuhudul kasrah fil wahdah. Pandang hak banyak-banyak ni, dok ada ke, dok gerak ke, mari daripada satu mereka, daripada Tuhan mereka yang mengada dia yang mentarbih kita. Baru dok syirik. Faham? Hak ni ulama berapa ni nak suruh kita faham. Tu. Tu kata bijaknya ulama ni. Ulama kerja dia nak memahamkan kita. Dah faham dah, nak suruh faham lagi. Betul? Tu berapa kitab Al-Qur'an tu. Bukan saja berapa tu. Nak biar kita reti. Hidup tu perhidup. Tu. Maka kita hidup ni diperhidupkan oleh Allah. Baru dah putus kita dengan Tuhan. Baru sedar diri. Dia sombong. Tam-tam boleh tahu, boleh ilmu lah. Dia bahasa dia buat. Aku mereka tapi pun. Kau Tuhan dah ajar boleh mereka. Boleh mereka tu Tuhan mereka tahu. Sifat petahu tu. Apa lagi? Mu tahu tu dengan tahu Allah. Dah. Baru dah sombong. Betul? Ni tak sombong. Tak. Bahas apa sutir je. Faham lagi? Tu. Kau baca kitab takrib. Yang dia tulis suku pula apa tu. Dia huruf apa tu. Nampak? Tu. Ni. Okey. Ni ulama kerja ni nak suruh kita reti je. Okey. Dan sifat kalam yang selia ada di zat Allah yang bukan huruf dan bukan suara. Bukan huruf dan bukan suara. Suara usuk ni boleh rekod, boleh cakap. Sebab berhuruf dan bersuara. Sebab tu boleh dengar. Sebab tu nak boleh sampai ke Nabi tu. Tak, kalam Allah. Nak boleh sampai ke Nabi mari daripada Jibril kan. Jibril bawa Quran. Ke siapa bawa Quran? Kepada Nabi. Jibril. Tak, perantaraan. Maka Jibril yang bawa Quran kepada Nabi. Tak, Quran yang pertama sekali turun tu surah Al-Alaq tu dah. Nampak lagi? Beritahu kepada Nabi. Daripada Allah Ta'ala nak beritahu kepada Nabi. Nak suruh Nabi beritahu kepada manusia. Perantaraan melalui Jibril alaihissalam. Maka Jibril yang bawa wahyu. Sebab tu rukun iman kita yang kedua dia percaya kepada malaikat. Malaikat yang pertama ni apa? Jibril alaihissalam. Apa tugas dia? Menyampaikan wahyu. Kepada Nabi kita untuk disampaikan kepada umat jin dan manusia. Itu disampaikan. Maka Jibril ambil ganda dengan Tuhan. Mana aku tahu? Mana lagi? Mana? Ke boleh cerita kena? Tak tahu. Jibril ni ke Nabi. Kita pun tak tahu dah. Kalau kita tahu ni, sahabat ambil dengan Nabi. Betul tak? Sebab sahabat tulis-tulis. Di pelepah-pelepah taman. Nampak? Di belulang-belulang kering. Apa yang Nabi kabar tu, sahabat tulis. Itu perkhabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu wahyu daripada Allah. Sekarang ni kita ambil yang tu ni. Nampak? Diwarisi oleh ulama sampai kali ni. Nampak? Tu tengok proses penurunan tu. Sebab tu Quran mula-mula turun di Lauhil Mahfuz. Tu Quran mula-mula patut di Baitul Izzah. Itu nakal. Pindah, dia berpindah daripada alam Lauhil Mahfuz tu berpindah pada Baitul Izzah. Terus pindah. Sampai. Sebab tu panggil dalil nakal. Pindah. Betul tak? Tu. Okey. Itu Quran nak boleh kita ni. Boleh kita dengar ni. Boleh membaca tu sebab orang tulis. Sahabat dulu tulis. Ripong semua sekali. Buat satu buku. Boleh kita pakai hari ni. Ada baca tu ke? Itu perkhabaran daripada Allah. Petunjuk daripada Allah. Sebab tu Quran ni panggil petunjuk. Petunjuk daripada pencipta kita. Sebab tu kita perlu pada Quran. Tuhan kabur dalam Quran tu. Hak aku nak, hak aku tak ambil. Hak aku suruh, hak aku larang.
Jadi Tuhan nak kabur ke kita, wi ke Jibril, Jibril wi ke Muhammad, Muhammad wi kita. Faham? Tuhan nak kabur kita, hak ada larang, hak ada suruh. Maka ni kita nak pakai hari ni. Hak ada Tuhan suruh, Tuhan ada Tuhan larang. Itu tujuannya. Quran. Boleh kita tambah Quran. Pahuk tepi pada gantung. Tak atas pada gantung, berat dinding. Berat menendang sungguh. Quran buat petunjuk. Mungkin tak atas pada gantung sampai naik debu. Betul tak? Dah baca Ustaz. Dah baca faham ke tak? Tak faham. Dah faham jadi petunjuk ke ni? Betul tak? Baca kena faham. Faham kena amal. Apa jadi petunjuk? Sebab Quran ni petunjuk untuk kita. Ada nasihat. Ada larangan kepada kita. Ada ancaman. Nak buat Quran ni. Kalau baca tak faham, boleh pahala baca je dah. Nak jadi petunjuk tak boleh. Sebab tak faham. Pahala dapat. Nampak? Tu kita tengok orang baca Quran ramai. Tapi deki orang. Sebab dia baca, dia baca. Mana lagi? Dah amal pun. Quran semua deki tak? Faham? Tak. Mungkin haji 100 kali haji. Kalau deki pun, bankruptcy di akhirat lagi. Faham lagi? Tak ada pahala setitik pun orang pergi haji tu. Bila ada hasad, dengki ke orang. Dah Quran marah dengki kan? Ramai ada orang suka baca Quran haji beratus kali. Tapi dengki ada. Tak, tomok ada, bakhri ada. Tak, gopak orang ada belaka. Maka sebab dia erti Quran. Jadi Quran ni petunjuk untuk kita. Tu. Kaya je kabur lepas tu lagi. Takluk dilalah. Petunjuk. Menjadi petunjuk. Tu Quran hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi nak bertakwa kepada Allah. Tu Quran. Dan jadi sifat kalam yang ada di zat Allah itu tak beruruh dan tak bersuara. Tu. Lagu mana ambil Jibril. Dah kita tak tahu. Lagu mana Allah Ta'ala atur ke Jibril perantaraan tu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah sampai fikir-fikir lah. Tak kejam mata rapat lah tu. Tak ada fikir tu. Fikir hak Tuhan suruh fikir ni. Apa lagi? Hak Tuhan larang, hak Tuhan suruh hak ada. Faham? Ni nak kejam mata mikir hak tak nampak. Dorangnya tak ada buruk, tak bersuara. La ilaha illallah. Tak mana lah tu. Sebab tak buruk, tak suara aku nak cerita mana. Orang dia tanya tu. Nampak? Mulanya cara lah tu. Tak buruk, tak suara aku nak kabar, tak erti. Mu kena belajar tu. Nampak? Terang-terang. Alhamdulillah. Puji-pujian itu bagi Allah. Semua Allah belaka bukan kamu. Faham lagi? Rabbul Alamin. Yang mencipta dan mentadbirmu. Hak tu nak semua mengerti. Faham lagi? Ni nak cara hak dak buruk mana. Duk mikir kau dak buruk mana. Dah nak fikir mana dak buruk. Faham lagi? Tak payah fikir lah. Faham? Fikir hak jelas tu. Ugi situ yang ngaji. Nak ngaji tinggi-tinggi. Faham lagi? Okey, angan-angan tinggi nak jadi PMD. Rambut macam duri. Buat keriting sendiri. Baru jadi. Dah rambut pun duri. Dah kan jadi keriting. Dah nyanyi dah lagu dulu. Ya dah. Okey. Dah budak suara. Jangan tanyalah kan tu. Ada ke orang tanya. Dah budak suara tak? La ilaha illallah. Aku nak cerita mana dah budak bersuara. Berat nanah. Aku boleh cerita ni sebab awak dengar. Dengar daripada sahabat, dengar daripada Nabi. Apa lagi? Lepas tu tabi'i dengar daripada sahabat. Dah kita dengar daripada turu. Kita royak pula. Kan apa abang? Kalau dak buruk nak cerita mana? Kau boleh cerita pelawak mu. Nak cerita mana? Dak buruk. Dak kau. Faham lagi? Sebab Tuhan ni sifat dia dak serupa dengan makhluk. Dah bila dak serupa makhluk, nak kabur ke dia? Dah nak kabur lah. Faham? Itu dia. Jangan kata bertokoh tu suara dak. Sebab tu kat ulama kata sifat kalam yang ada di zat Allah tu dak turun naik sebab makhluk turun naik. Maka hak turun tu hak tu nak bahas tu. Faham lagi? Hak turun tu hak mana? Hak tu nak bahas. Faham lagi? Tu hak boleh sapa kita ni. Tu. Okey. Dan ada sifat dan dengan sifat ada sifat kalam itulah Allah Ta'ala tidak bisu. Inilah buktinya. Kitab Quran yang kita baca ini kan, itu dalilnya bahawa Tuhan tidak bisu. Itu perkataan daripada Allah. Betul? Macam contoh hamba. Orang tanya, Ustaz Usuk bisu kok? Tak bisu, mana tahu. Jadi aku dengar dulu masa aku duk ngaji dengan dia dulu. Aku dengar ilmu aku cakap ni, aku dengar dia cakap tu. Faham lagi? Buku ni aku catat orang yang tulis ni, orang yang kata ni. Oh,
Oh, gitu. Tu dalil Yusuf tak bisu. Faham lagi? Pok sendiri ada tulis. Nah, ni dalil. Itulah. Jadi hari ni pengkhabaran yang dibawa oleh Nabi tu, itu menandakan Tuhan tu tak bisu. Itu. Maka dengan sifat kalam tu Allah Ta'ala berkata-kata. Nabi boleh ambil daripada Jibril tu. Faham lagi? Itu perkataan dia. Perkataan Allah. Nampak? Itu sebab tu dia panggil Quran kalam Allah. Itu Al-Quran tu kalam Allah. Kata-kata Allah. Nampak? Itu Quran. Dan ada perkata itulah Allah Ta'ala berkata-kata. Lagu mana dalilnya seperti firman-Nya. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini dalil nakli. Ertinya dan berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa. Akan kata-kata. Ni. Ini dalil Tuhan kabur dalam Quran. Berkata-kata Allah Ta'ala dengan Nabi Musa. Jadi perkataan Allah Ta'ala dengan Nabi Musa ni secara direct. Tak ada perantaraan. Kerana awak cakap dengan Nabi Musa, wallahu alam. Faham lagi? Tanpa perantaraan tu. Sebab tu Musa boleh pangkat kalamullah. Musa kalamullah. Musa ni boleh pangkat kalam Allah. Apa? Sebab dia boleh cakap dengan Tuhan secara direct. Itu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Jadi dah saya tanya lah. Cakap kan ni. Nabi kita melalui Jibril alaihissalam. Maka Nabi Musa ada juga. Masa direct Tuhan dengar dia. Tu. Kerana tak tahu. Dah saya tanya lah tu. Nampak? Tu dalilnya Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa. Tu dia. Tu Musa kalamullah. Kelebihan Nabi kita ada kau. Tak mujizat Nabi kita. Boleh melihat Allah. Masa mana? Di Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra' Mi'raj. Tu boleh lebih lagi. Itu kelebihan Nabi kita. Musa diberi kelebihan berkata dengan Allah Ta'ala secara direct. Nabi kita diberi kelebihan melihat Allah tak dengan direct juga. Itu hebatnya Nabi kita. Nabi Muhammad seorang je boleh melihat Allah atas dunia ni. Selain pada dia tak boleh. Tak kira bapak wali mana pun. Mati sekali lagi baru boleh tengok. Faham lagi? Dia gitu. Itu kelebihan Nabi kita. Tu pun ada orang hujah lagi. Mana boleh Muhammad tengok Tuhan? Zat Tuhan tak rupa, tak bagai, tak betul. Tak pelik bagi Allah. Allah nak tunjuk ke Nabi kita. Masa Mi'raj tu. Maka bahasa ulama' kita panjang. Ulama' kita kata, pada Nabi Musa Tuhan beri kelebihan boleh cakap secara direct. Apa tahu Nabi kita penghulu segala rasul. Dan apa salah Tuhan beri kelebihan melihat Allah secara direct juga. Banyak hujah kita kalau kita baca kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Apa lagi? Perbahasan bahawa Nabi kita melihat Allah. Yang rajih yang kuat mengatakan Nabi kita melihat. Apa lagi? Ni lah. Itu perbahasan dia. Itu hebat Nabi kita. Melihat kerana tak sah cara. Tahu lagi? Itu Allah Ta'ala beri kelebihan. Okey, dengan ayat itu nyatalah bagi kita bahawa ada bagi Allah Ta'ala sifat kalam. Ini dalil nakli. Ada. Tuhan kabur sendiri. Dia berkata-kata. Tak dengan Nabi Musa. Itu dalilnya. Itu dalil nakli. Depan tu kayak baru kita ambil dalil akli. Nak meyakinkan kita orang awam ni kena mikir sama baru boleh yakin. Apa? Para sahabat dengar Nabi kabur telah mula lalu. Dah imam ni setara mana? Imam kita cayang. Dia akan nak kabur pun dah yakin. Dia akan nak royak tiap-tiap minggu tu. Apa ni? Tok khotik duk kabur Quran kita. Dah yakin macam. Sahabat Nabi kabur pegang yakin dah tu. Nampak? Itu hebatnya. Imam kita dah baca tahun. 40 tahun dah dengar khutbah. Dah amal juga. Nak pegang pun negeri belang-belang gitu dengar khutbah. Angguk aja. Bang, tapi angguk tu kau rendah. Lala rapat dah ilata. Faham lagi? Dah nak amal mana? Kau nak sepu? Mu apa tahun dah main jemaah? Banyak tahun dah kan? Dah. Main jemaah Tutup Khotik kata kan, so selawat ke Nabi sebanyak-banyak lah. Dah hari ni berapa kali selawat? Tanya nak masuk surga. Tu tang spek baru tahu. Faham lagi? Tutup Khotik dah rakyat tiap-tiap minggu. Berapa kali selawat hari ni? Sampai ada 1000 kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ni yang kata. Mulut kita tak basah. Dengan zikir, dengan selawat ke Nabi. Kala duduk nengu. Ni kata.
Tu. Tok Khatib ayat tiap-tiap minggu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Taala dan para malaikatnya selawat ke Nabi. Besar Nabi. Besar dah ni sehingga Allah Taala dan para malaikat selawat ke Nabi. Besar lah tu. Faham lagi? Kita ni bukan Tuhan, hamba. Patut kita selawat biar banyak. Betul? Malah juga kita. Maka Allah dan para malaikatnya selawat ke Nabi. Itu Tuhan beritahu kita, ya ayyuhallazina amanu. Hei orang yang berasa diri yang beriman. Faham? Kalau mu berasa beriman, selawatlah ke Nabi dengan sebaik-baik selawat. Jadi kita pun tahu lalu. Hak anda beriman sungguh, dia selawat ke Nabi. Hak anda beriman olok-olok, tak selawat setara baru. Dia kata dia beriman. Faham lagi? Ni ukur kita sendiri. Dah yakin buat diri dengan kalam Allah. Inilah kita orang awam ni. Nampak? Dia akan nak buih Tok Khatib tiap-tiap minggu. Untuk Tok Khatib pun tak selawat. Gerak kita ni. Ya Allah. Tu nak yakin kalam Allah ni. Nak yakin Quran. Maka dengan ayat itu nyatalah bagi kita bahawa ada bagi Allah Ta'ala sifat kalam. Tak orang beriman dengar Quran, wa sami'na wa ata'na, dengar patuh dulu. Dia tak was-was sikit dengan kalam Allah. Hebatnya orang beriman ni. Quran suruh benda, dia dengar dia patuh je. Sebab Quran dia ada larang, ada suruh dia buat diri. Betul tak? Hak dia larang tinggal lalu, ada suruh buat lalu. Atau orang beriman. Faham? Tuhan marah kita ngupah berapa tahun dah? 1441 tahun dah Quran turun. Ngupah macam baca surah Al-Humazah juga. Allahumma salli ala Muhammad. Tuhan kata celakalah bagi orang pengupah dan pencela ni. Baik ngupah kau orang. Ngupah macam. Faham lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Quran kata orang pelawak dengan agama aku ni, orang ada cara nak yatim dan pergi makan orang miskin. Tak cara macam kau orang miskin. Allahumma salli ala Muhammad. Ini akhir zaman. Baca Quran tu kau rebah makmu dengar. Faham? Kau ni lah ulama kata Quran akhir zaman. Manusia baca Quran. Hebatnya akhir zaman ni. Macam wahyu baru turun dulu. Sedap je baca. Tapi mereka baca Quran hanya sampai di halqam. Tak sampai dalam. Tak amal. Tak faham pun. Betul tak? Dah betul tak hari ni? Kalau orang amal sungguh. Dokang orang yang baca Quran tiap-tiap hari sombong gitu. Betul tak? Kelekuk lagi. Tiap-tiap malam baca Quran. Duduk tiang seri tu. Tiang seri masjid baca Quran. Hari ni. Betul tak? Mengajar pun tahu. Ada kita tahu mengajar pun dia baca Quran bercuru. Kita tengah mengajar baca Quran. Kan? Hari ni ramai je baca. Tapi amal ke tak? Hari betul dah ulama kata. Pagi. Akhir zaman baca Quran hanya lekat tekak. Tak pas dalam. Apa? Baca bukan main comel. Orang api. Duduk depan api-api. Faham lagi. Ni orang nak faqih. Faqih ni benda orang yang tahu dan amal dengan ilmunya. Dipanggil faqih. Faham lagi? Kau tu nombor satu sekali. Betul tak? Kita faham faqih agama ni. Faham. Dia bukan sekadar al-fahmu. Bukan sekadar faham faqih tinggi. Apa lagi? Benda. Tahu serta amal dan merasai hakikat amal. Itu faqih. Kita baca tak turutan syarat jadi imam? Baca tak? Baca kan? Nombor satu sekali faqih. Faqih ni tahu amal rasa. Betul tak? Duduk depan kali dia. Faham? Kau tu duduk depan. Tak? Ni orang api kurang apa yang berau dah depan. Faham lagi? Ulama-ulama di belakang nak sedap dengar. Faham? Agak dengar latuk itu dengar. Sedap macam duduk Mekah dah. Betul tak? Dah tak betul lagi. Sayyidina Ali kata akhir zaman manusia baca Quran tapi tak faham. Ya dah. Betul tak ni? Tu kita kena amalkan. Kalam Allah tu pertunjuk untuk kita. Bukan awak sedap baca. Betul tak? Baca tak sedap pun tak apa. Bila baca Quran, bang bila sedap. Bang bila. Kau dengar. Tak sedap pun. Tapi numpah langit 7. Dengar suara bila. Betul tak? Tu. Sebab ikhlas kerana Allah. Baca tu takut kepada Allah. Ni kita makmum tidur bila baca sedap pun. Dah tajuk ikhlas. Faham? Kalau di rumah dia baca inna ataina.
Jadi imam, Al-Baqarah tu 200 lebih ayat. Boleh batin makmu. Ni lah. Tu kita nak sedar. Betul. Kalam Allah ni menjadi petunjuk untuk kita. Yakin. Kita kena yakin dengan kalam Allah. Okey. Habis itu. Muhimmatun. Apa dia? Ini suatu perkara yang penting. Dia kata ini suatu perkara yang penting. Ini suatu perkara yang penting diketahui. Iaitu perkataan kalam di dalam bahasa Arab itu 4 maknanya. Kalam dalam Quran kata ada 4 maknanya. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Yang pertama, kalam dengan makna perkata. Perkata. Yang pertama. Iaitu kena kepada sifat kalam. Perkata ni sifat kalam tu kan? Dia kata, kena kepada sifat kalam yang bukan huruf dan bukan suara. Sifat kalam yang ada di zat Allah tu. Hak tu maksud dia ni. Hak pertama ni. Hak tu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Allahumma salli ala Muhammad. Tu. Yang ada ia sifat kalam tu di zat Allah Ta'ala pada sedia kala lagi. Jadi sedia kita faham dah kan? Kita ngaji dah sifat kidam. Faham kan? Sedia lagi dah. Sifat kalam tu ada di zat Allah sedia lagi dah. Bukan baru ada dah. Sedia lagi dah. Tu. Sebab tu kita ngaji sifat salbiah tu, zat dan sifat Allah ni sedia. Faham lagi? Bukan baru ada zat dan sifat Allah tu. Betul tak? Dok cerah tangga dulu kini selamanya. Jangan main-main, jangan cerahkan zat dengan sifat Allah. Faham? Dok cerah tu. Maka sifat kalam ni ada di zat Allah tu. Okey. Dan dengan ada kalam inilah dikatakan Tuhan tidak bisu. Nampak? Usuk ni tak bisu boleh cakap sebab diperkatakan oleh Allah. Kalau Tuhan tak perkatakan usuk, maka usuk tak boleh cakap. Ramai tak manusia bisu? Ramai kan manusia bisu? Itu dah. Kalau mu boleh bisu, cakap kan? Kalau mu tu bisa, cakap. Apa dah dia cakap? Faham? Sebab rupanya boleh cakap tu dipercakapkan oleh Allah. Boleh berkata tu diperkatakan oleh Allah. Nampak lagi kita lemah. Nampak? Pak Agong tengok tu, Pak Agong tengok ke dipertengokkan oleh Allah? Nak tanya ke dia. Kalau hamba boleh tengok dia, hamba dah akan spek. Betul tak? Tak usah sambung hamba musuh. Faham lagi? Mu boleh tengok lama ni cerah nerang tu aku yang bagi tengok. Faham lagi? Aku perlihatkan padamu. Mengikut hak-hak masa yang tertentu. Dah, learning aku ambil, dia kata. Maka kuranglah tengokmu. Lepas tu aku yakar pula kepada manusia, faham? Dan wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Aku Adam ni tahu segala nama dan segala khasiat sesuatu. Boleh reka spek. Apa? Boleh buat spek ni siapa aja? Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Bukan kita boleh reka spek. Allah perilmukan kepada kita. Nampak tak ni? Allahumma salli ala Muhammad. Dan kalau kita faham sini, ya Allah. Ingat semua kita ke Tuhan masa itu. Ingat dah agak-agak. Ingat sebab nak melakah dia dengan dia. Nak melihat dengan dia. Tuhan kata dawahwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah Ta'ala tetap berada walau di mana kamu berada. Allahumma salli ala Muhammad. Dah tak ada apa ni Allah. Faham? Sebab kita boleh bergerak, dipergerakkan oleh Allah. Ada dah Allah berserta dengan kita? Ada. Bukan ada macam mengaku. Itu makhluk. Faham lagi? Berjihad, bertepek. Tuhan tak gitu. Faham lagi? Itu betul lah tu. Wa ma'akum aina ma kuntum. Bukan tak ada serta macam muduk dengan aku. Bukan gitu. Kita ngaji dah sifat 20 kan. Bersih dah akidah kita. Bila bersih, kita faham kan? Dan nak cerah bila buat diri. Buat diri bila duduk tu, Allah Ta'ala perkuasa kan? Allahumma salli ala Muhammad. Dah bercerah bila kita dengan Tuhan. Nampak? Ni nak erti ni. Nak erti ngaji. Faham? Allahumma salli ala Muhammad. Ni lah bila kita ingat semua. Maka fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana kamu hadap, di situ ada wajah Allah. Ayat-ayat mutasyabiah bukan untuk diperbahaskan. Bukan. Dah, sahabat dengar je fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Benar ya Allah. Dak takwil dak apa dah. Sebab sahabat reti ayat mutasyabiah ni. Faham lagi? Dia reti. Di mana kamu hadap dah ada wajah Allah.
Dah tak ada apa Allah ni. Sebab makhluk ada tu Allah mengadakan. Itu af'alnya. Maka bergerak makhluk ini dipergerakkan oleh Allah. Itu sifatnya. Maka kita tengok. Nampaklah. Tengok mana pun nampak. Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah tu cokor. Kita ngaji dia Tuhan tidak berdising. Nampak? Tapi makhluk tu boleh ada. Allah yang mengadakan. Makhluk boleh bergerak. Allah pergerakkan. Dah betul dah ayat Quran ni. Ni dia balah ayat mutasyabiah. Siapa nak tegur siapa. Berat menenang. Sahabat baca benar ya Allah. Tak? Benar. Bila kata Tuhan serta kita, benar ya Allah. Dah bahas dah benar. Serta kerana. Sebab dia reti. Kita serta tu bahas pula. Bang. Taat pun dah ke Tuhan. Duk bahas je. Betul tak? Serta takut tekek gini ke macam kita sama dengan bini. Bukan gitu. Allahumma salli ala Muhammad. Dah syamil dah ulama dulu. Wali-wali dulu. Sahabat dulu. Oh, kemah dia. Kita nak pakai pelotok. Pelotok mana boleh. Ni kata yakin kita dengan Allah. Iman pada sahabat. Hebat. Nabi tanya seorang perempuan tu. Di mana Allah? Dia tunjuk tak kata. Dia tunjuk tak langit tu. Faham lagi? Tapi dia reti. Faham lagi? Itulah. Kita duk bahas apa balas duk tegur siapa jadi. Okey. Habis itu. Dan dengan ada kalam inilah dikatakan Tuhan tidak bisu. Itu dalilnya. Maka tak bisu. Walaupun dia tidak berkata-kata. Masa duduk ngaji dulu ada orang tanya. Dia kata dah kan Tuhan tu Quran tu firman Allah. Dia tanya. Quran tu kata-kata Allah. Kalam tu kan. Quran tu kalam Allah. Dah kan Quran tu habis dah itu wahyu. Dah Tuhan bisu hari ni. Amat tetuk membisu. Dia kata bisu. Bodoh sungguh. Dah bercakap habis dah. Dah cakap bukan bermakna bisu. Betul? Dan dia kata wahyu turun dah kan habis dah Quran. Dah turun dah Nabi. Tak ada dah Nabi. Lepas tu Tuhan dia ni bisu lah itu. Lah berat mu. Dah. Kita jawab gini je contoh lah. Dah. Masa aku cakap, mu cakap tak? Kita tanya dia. Dia tidak cakap. Dah cakap tu bisu lah mu. Aku tak bisu. Dah buat tu nak bisu apa? Dah aku cakap ni. Gitu apa dah? Kapau. Itu bisu. Waktu pun nak balah lah. Allah. Setan kan dia main dalam hati tu. Macam-macam pesaing. Bukan gitu. Okey. Walaupun dia tidak berkata-kata, dia Tuhan lah, tidak berkata-kata. Sebab dia ada sifat kalam. Walaupun tak berkata, tak akan bisu. Macam saya puas, aku tak kata mu bisu pun. Sebab ada perkata tu. Betul tak ni? Diperkatakan oleh Allah. Tu. Habis itu. Dan kalam yang pertama ini dinamakan dalam bahasa Arab kalam ismi. Tu. Maka kalam inilah yang dibicarakan pada sifat yang ke-13 yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia. Maka sifat kalam inilah ismi. Kalam ismi inilah hak maksud hak yang ke-13 sifat tu. Sifat yang ke-13 hak dibahaskan dalam kitab ni. Tu ni. Hak tu lah. Hak ada di zat tu. Kalam ni lah. Kalam ismi. Kalam tu. Hak tu hak ada di zat Allah. Hak bawah tu, bukan tu. Hak bawah tu kena tengok molek. Hak tu je, hak dok beruh, dok bersuara tadi. Okey. Itulah kalam ismi. Maka kalam inilah yang dibicarakan pada sifat yang ke-13 yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia. Sifat kalam tu. Hak ni lah. Hak wajib kat atas kita tahu. Dan i'tiqad. Faham? Bahawa ada di zat Allah itu sifat kalam. Wajiblah kita i'tiqad. Pegang sampai ke mati lah. Kita tahu serta mengaku bahawa ada di zat Allah itu sifat kalam. Maka dengan sifat kalam itulah Allah Ta'ala berkata-kata. Itulah. Okey, habis itu. Padang tu. Kau apa? Kelambat gijang nak balik lah. Okey. Habis itu. Nak baca yang kedua Sejam lagi ni. Sejam dah. Tak lagi tau. Degah nak tembus apa. Nak tembus aja. Yang keduanya. Dan yang kedua ni dah. Betul. Yang keduanya ni daripada 4 tu lah. Kalam nafsani. Dia panggil kalam nafsani. Apa dia kalam nafsani? Iaitu kalam dengan makna sedia dan mencadang
bagi bercakap dan berkata. Kalam ni dah bersedia untuk bercakap. Cadang. Allah ulama yang suruh kita faham Erti tak lagi lagu ada bercadang untuk bercakap? Erti atau tidak ni? Erti dah kita ada benda tu. Tak cakap lagi tapi cadang dah. Nampak lagi ni? Ambil dalil atas kita Pak Awang. Amo nak pergi jumpa MP hari ni kamu ke Pak Awang. Mana nak apa tu? Ada lah. Amo nak cakap benda dengan dia. Faham lagi? Amo cadang dah. Nak minta meja pipang lah sir. Kita cadang dah. Tu mencadang untuk berkata. Dia panggil kalam nafsani. Okey. Maka kita nak reti tu kena buat kita diri kita. Oh gitu. Dah ada tak benda tu? Mencadang tu ada ke tak? Ada tak? Dok baca buku abang ni. Baca lah dulu rumah. Oh ya dah kan? Cara ngaji kita ni, sebelum mari ngaji, baca dulu rumah. Lepas tu buka pula sini sekali. Balik rumah buka pula. 3 kali buka ngaji kita ulama ajar. Baru berkat. Faham lagi? Ni dah buka-buka. Minggu depan, bulan depan pula baru buka. Buka mana? Sini. Balik lagi tutup tu. Ni ulama kata pergi ngaji kadek kita. Balik selik dia tak. Nak mati terketak-ketak. Ya dah. Faham lagi? Kita boleh pitih kat ni. Kalau boleh pitih. So kata. Dah pergi jalan, pergi bandar Maiding bawa lagi kita. Betul tak ni? Sebab dulu sifat 20 rawi 300,000. Pergi Maiding kadek itu kita. Dan mana mek kadek kita? Kalau ingat ni 300,000 boleh. Kata. Ni kerana tak boleh pitih ni. Dah kelek rumah. Faham? Okey. Maka mencadang bagi bercakap dan berkata. Faham? Cadang. Nak faham? Ambil tadi kita. Nampak tak ni? Mencadang untuk berkata. Kita tiap. Aku nak pergi jumpa MB nak minta meja pipang. Aku cadang dah rumah. Faham lagi? Tu. Itu kalam nafsani ni bagi. Maka kalam ini tidak ada bendanya. Tak ada benda. Faham lagi? Hanya amrul tibari. Masuk reti. Sekadar reti. Yang reti jua. Reti tak? Kita. Reti lah tu. Tetapi hak Ta'ala sedia juga. Barat Ta'ala sedia. Okey. Habis. Mudah je. Nampak tak? Nampak dah kan? Ia turun lagi. Turun lagi. Kita baca perhabis dah insyaAllah. Ia turun lagi. Sebab tu kata turun. Faham lagi? Tu. Hak ismi tadi, tak ada benda dah tu. Hak tu ada lizat Allah tadi tu. Faham tak? Sebab tu ulama kata, kita baca lagi daripada awal itu, sifat kalam ni, ilmu kalam ni, panjang lebar dia tu, sehingga timbul fitnah di zaman-zaman ulama tu, zaman Imam Malik. Sebab huraian dia begitu panjang, tak begitu halus. Tu timbul fitnah. Hak tu sifat kalam ni. Kau nak ngaji panjang lagi. Tu nak jaga. Ingat lagi. Ilmu kalam, ilmu sifat, ilmu usuluddin. Kena ingat dah. Apa yang kata tu. Maka, hak huraian secara detail ni, menghalus-halus tu. Hak tu. Kita baca ni kasar-kasar ni. Bukan hurah ni. Apa lagi? Kasar-kasar. Setakat kita lepas pada ain je. Tu hak dia kata sehingga jadi fitnah pada ulama dulu zaman Imam Malik sampai keniga tu kan. Kikodi baru je. Keniga Imam Malik tu. Tu. Takak masuk lagi. Betul tak? Nak suruh Imam Malik kata bahawa Quran ni baru. Ya, baru. Betul? Tu perbahasan ulama dulu tu. Sifat kalam tu. Halusnya belajar. Jadi kita baca setakat ni. Jadi faham dah ni tau? Faham. Habis itu. Kita pergi kalam masdar pula. Masdari. Yang ketiganya kalam masdari. Iaitu kalam dengan mana bercakap-cakap dan berkata-kata. Tahu? Bercakap dan berkata-kata. Tu. Maka kalam ini baru. Bercakap dan berkata-kata. Kalam ni baru. Kalam ni baru kata. Lagi pula tidak ada bendanya. Benda tak ada kau. Hanya reti jua. Baru. Kerana nama bagi bercakap dan mengeluarkan huruf suara. Nama bagi bercakap dan mengeluarkan huruf suara. Maka diri mengeluarkan huruf suara itu mesti baru. Tepat nak mengeluarkan huruf suara. Memang baru tepat dia. Nak mengeluarkan benda baru. Maka tepat tu baru ke tak? Baru. Tu. Okey. Dan nak faham atas kita kan ni? Dah lapar ni. Wari atas kita pula.
Tu kata nak reti. Tadi mencadang, lepas tu cakap. Boleh? Cakap dengan Pak Agong, popeng. Tak? Betul? Itu bagi masdar. Contoh, bercakap. Belum tu lagi. Dah, faham dah tu. Faham nak pergi segini. Segi nampak lah. Bila habis yang keempat nampak lalu. Faham tak? Bercakap-cakap. Okey. Habis itu. Lepas tu kita pergi yang keempat. Keempat nampak. Kita buat ibarat lagi nampak lalu. Kalang lafzi. Lagu mana kalang lafzi? Iaitu kalang dengan makna perkataan daripada huruf suara dan sebagainya yang dapat didengarkan selepas daripada berkata-kata dan bercakap. Dan kalang ini baru. Lagi pula ada bendanya iaitu huruf dan suara. Okey. Nampak? Masdar tadi bercakap. Ame cakap dengan Pak Agong. Contoh. Ame cakap dengan Pak Agong itu masdar. Lafzi ni, ame cakap tu orang tulis. Tu ya tu. Betul tadi dah ni? Nampak lagi? Dah nampak lagi aku tak mau khabar dah. Sudah jelas lah tu ayatmu. Nampak lagi? Dah jelas lah tu payah dengan ngajinya. Hak payah ni sebab kita kona banyak payah. Betul tak? Jelas tak? Jelas lah ni. Kau tak mau jelas nak khabar lagi ni. Jelas ke tak? Jelas lah. Orang ngaji tinggi-tinggi tu banyak lagi faham dia. Tu. Dia ngaji. Contoh hamba cerita tak? Nak tengok. Botol air. Botol air sebekat. Lepas tu tengah buat botol. Tahu kan ni? Ni botol air. Ni botol ni jadi hijau. Tengah buat botol. Lepas tu, lepas tengah buat botol, selagi pula, nak buat gitu, nak buat gini botol. Nak buat lagi. Nak buat gitu, nak buat gini. Lepas tu yang keempat tu diri hak buat. Boleh? Boleh tak? Padang tu muat fikir tu. Jelas dah tu. Kena ngaji lah. Tu kena ngaji sungguh sikit. Tu berbahasa ulama'-ulama'. Baru kita reti. Faham? Nampak? Botol. Buat botol. Nak buat rana botol. Lepas tu diri hujung buat botol. Dia depak mereka tu. Faham lagi? Ngaji. Tu istilah para sufi. Dipanggil alam lahu, alam jabaru, alam malaku, alam muluk. Orang ngaji ilmu tasawuf jumpa tu. Amekabur sepatau. Lepas tu cari tu guru mengaji pula. Nak tahu. Tu fardu khifayah. Bukan fardu ain pun. Bang, nak fardu ain ni dulu. Nak erti. Bang, fardu ain tu cukup tu amekabur ni. Kadang dah. Kau nak faham lagi ngadak tu guru. Ngadak lutut itu. Ngadak lutut itu. Wahai Syekh Maulana. Ame mari nak belajar sungguh ni. Mu nak belajar sungguh kok lah masa terserba tenaga banyak dah. Biarlah hamba nak belajar bab agama nak juga. Bab hamba ni mati. Tak apa lah tu. Apa? Ibrahim Idham pergi ngadak Tok Guru hamba. Ibrahim Idham balik pun. Tok nak ngaji kau Tok Guru. Peluk itu Tok Guru beti. Mudah layak ngaji balik dah. Faham lagi. Nak juga. Peluk tekoi. Kalau mu nak ngaji boleh sekarang ni mu kerja sebagai hakim kan nyata. Mu tinggal hakim, pakai yang buruk, bawa daging, bawa hati dijual pasar. Sanggup? Sanggup tak? Dah nak jadi kekasih Allah. Betul tak? Itu lah. Kita orang-orang ni tak apa ada sayang nak kepiti, ngaji fardu ain sudah. Faham lagi? Dah nak berdekatkan diri ke Tuhan, dak payah. Sudah. Dah tambah. Kau sayang kepiti. Lagi kau sayang ke dunia tak temu Tuhan. Lagi jalan Allah tiada dunia. Di dunia tiada Allah. Itu pegangan orang tasawuf. Betul tak? Nak merapatkan diri kepada Allah tak ada cinta selain pada Allah. Boleh? Itu baru tu. Sebab tu nak mendekatkan diri kepada Allah kena banyak sedekah. Buang piti. Dah, ma yunfiqu qurbatin indallah. Quran kata. Apa-apa yang kamu infakkan pada jalan Allah berarti mendekatkan dirimu kepada Allah. Untuk jadi kekasih Allah kena buang piti. Jangan sayang ke piti. Dah lekat piti tangan. Lambat tengok orang susah bagi. Ni musibah apa beratus ribu dalam bank. Lepas tu mati nak duduk dengan Tuhan kemput. Faham? Naik. Ni kata kena ngaji. Betul. Ngaji semua insya-Allah. Kita akan menyesal di akhirat lagi. Nampak? Bila kita tak mengaji sungguh, tak beramal sungguh. Ada ke sekolah sampai jurnal nak jadi doktor? Mana boleh? Belajar ilmu fardu ain nak duduk dengan sahabat dengan para Nabi. Boleh ada. Mana boleh?
Belajar fardu kifayah pula lah nak mendekat diri kepada Allah. Lagu mana orang zikir 10 kita zikir berbelah-belah ribu. Betul tak ni? Orang cakap banyak kita tak cakap terus. Betul tak? Orang cerita ke dunia kita berqanaah. Ini baru nak mendekatkan diri kepada Allah. Betul. Banyak pengorbanan lah kita. Tak apalah korban sebab dunia ni sekejap je. Oh lah. Apa lagi? Sekejap je saya pun. Mari Israel putuslah nikmat dunia. Betul tak? Dan mari Israel nikmat dunia putus dulu. Ya tak? Ni orang nak ni yakin ni. Ni dah. Sayang nak tinggal nikmat dunia macam gedak mati. Kan? Ni orang yakin kepada Allah. Nikmat dunia akan berakhir pada diri. Bila mari Israel, anak jadi yatim tahu. Mak jadi janda. Pada diri nak ambil boleh. Itulah kita nak sedar. Allah kau tua janggut kau putih, kau gila ke piti. Berat menanam. Orang kau nak tahu. Dia kau gila. Inilah kata dah tak keberat menanam. Dah. Tu kita nak faham ngaji ni. Nak yakin Allah ni. Nak mendekatkan diri kepada Allah. Itu cara dia. Infak pada jalan Allah. Lambat tengok orang susah bagi. Tengok anak yatim tolong. Nampak lagi? Orang nak buat pada jalan agama, kita sumbang. Dia gitu. Habis itu. InsyaAllah. Panjang umur. Mana ni? Habis dah ni tau. InsyaAllah lah panjang umur tu, kita pergi pula lagi. Apa dia? Itulah 4 makna bagi kalam. Yang pertama itu sebagai pokok dan asal. Dan yang 3 kemudian itu adalah ranting dan cawangan daripada yang pertama itu. Yang ikabur. Hendaklah engkau perhati bersungguh-sungguh supaya tidak terkeliru engkau dengan bicaraan ni. Nak mendalami sungguh-sungguh mu kena pergi ngadak tok guru. Boleh? Setakat al-fadhu ini lepas dah kita ni. Faham dah bukan buat ni tau. Cukup lah dulu. Nak faham betul ngadak tok guru. Biar tok guru hurau satu-satu. Faham lagi? Dak faham tanya, dak faham tanya. Dah kita dengan tok guru je 2 orang. Orang lain tak dengar. Betul tak? Kita je. Gacoh lah dengan tok guru tu. Faham lagi? Biar tok guru kabar sungguh-sungguh. Sehingga kita faham betul-betul. Betul lah tok guru apa faham ni? Dok. Koyak gini-gini. Betul lah ni kamu faham? Betul. Baik. Jalan lah insyaAllah. Boleh koyak korang pula lah. Kalau ada hari tu. Lagi tok guru tak takik mu betul. Jangan buat main sesak habis orang pula. Koyak setakat ni boleh tengah di fadhu ain. Faham nak ni kan? Kalam ismi, hak duduk di zat Allah Subhanahu Wa Taala, itu hak doa suara. Dah, kalam nafsani bercadang untuk berkata. Kau turun tu nampak lagi. Masdar berkata-kata. Apa lagi? Lafzi hak berkata-kata tu ambil daripada perkataan tu dah. Hak berkata panggil perkataan. Dah, tu mu tahu ambil mana perkataan usul ni? Hak tulis tu. Perkataan usul. Hak tulis ni kita baca Quran ni kan. Itu kalam Allah itu. Iyalah tu. Kata-kata Allah lah tu. Dah, sahabat tulis. Dua sahabat dia dengar direct dengan Nabi ke apa? Apa lagi? Dia tulis. Kita ni ambil tu, ambil apa yang ditulis tu. Itulah perkataan dia. Kata-kata dia. Tu. Macam mu jumpa sekarang usuk cakap muda dia surah jadang. Gini-gini. Tu perkataan usuk tu hak mu ambil tu. Nampak lagi? Mu pindah ke orang pula tu. Tu. Daripada kata-kata tu mu pindah ke Pak Ru pindah ke tu, pindah ke tu, pindah hak mu. Faham lagi? Tu. Maka gitulah. Faham lah tu. Padanglah situ. Tak usah bahas banyak-banyak lah. Cukup lah tu faham. Nampak lagi? Nak cara terperinci detail, mu cari guru sungguh. Ngaji ke dia sungguh-sungguh. Dia akan ajar kita satu persatu. Sehingga kita aling sungguh. Baru kita faham hebatnya sifat kalam. Baru kita tahu. Okay, insyaAllah panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung pula bulan depan ke panjang umur. Kita sambung benda pula. Dan bagi sifat kalam itu 3 ta'alluq. Ni bab tugas. Ta'alluq tu benda tugas. Panjang umur kita sambung situ. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم أرزاقنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر. اللهم آخر كلامنا من الدنيا بكلمة لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.